Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Enggak pada sini kecil.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia darinya kita semua diberikan kesihatan yang baik sehingga kita mampu lagi dengan kekuatan untuk mengikuti program Generasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke 208 Alhamdulillah, iaitu pada 8 Mac siri 208. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni tetamu kita untuk malam ni sudah pun ada bersama-sama dengan kita dalam Google Meet ni. Tuan-tuan pun dah bersertai. Mungkin sebahagian kawan-kawan kita lambat menyertai Google Meet nanti, mereka akan masuk kemudian, tetapi kita tak boleh tunggu, insya-Allah kita akan teruskan program kita kerana sekarang dah pukul 9.41. Jadi marilah sama-sama kita mulakan program kita sekali lagi siri 208 ni dengan sama-sama kita membukanya dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-28 ni alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahidan bin Alias, iaitu guru pendidikan, guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Macang Bubuk, sudi lagi untuk bersama dengan kita pada malam ni. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz sekali ketiga malam ni bersama-sama kita dalam program ni. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih kerana Ustaz terus sudi membantu menguatkan program ni, insya-Allah dengan kehadiran Ustaz akan mengukuhkan lagi dan menguatkan kita untuk sama-sama berjuang untuk istiqamah mengikuti program ni sehingga khatam Al-Quran nanti, insya-Allah. Jadi saya juga mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam siri kita yang ke-28 ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana Ustaz merupakan penampilan kali ketiga, jadi saya rasa tak perlulah saya terangkan lagi apa yang berlaku dalam program kita ni. Jadi kita akan mulakan terus nanti program kita dengan kita akan membaca lagi 2 muka surat Al-Quran, di mana pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung bacaan semalam, iaitu kita berhenti pada ayat yang ke 20 surah As-Sajdah. Jadi kita akan sambung pada hari ini surah As-Sajdah sampai selesai, iaitu 30.
ayat 21 sampai 30. Kemudian kita akan masuk lagi surah yang baru, surah yang ke-33, iaitu surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 6, insya-Allah. Kita akan baca di muka surat 417 dan juga 418. Jadi tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 417, 418. InsyaAllah kita akan baca nanti, kita akan dengar nanti bacaan daripada Al-Qani Ustaz Muhammad Ilyas, Muhammad Syahidan bin Ilyas. InsyaAllah Ustaz akan memperdengarkan bacaannya dan kita akan dengar dan di rumah masing-masing dan akan cuba ikut membacanya di rumah masing-masing, insyaAllah. Jadi setelah selesai bacaan ayat yang berkenaan, insyaAllah saya akan bacakan terjemahan kepada surah As-Sajdah ayat 21 sampai 30 dan juga surah Al-Ahzab 1 sampai 6 dalam bahasa Melayu. InsyaAllah saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu untuk kita dengar bersama, insyaAllah. Selesai urusan tersebut, insyaAllah saya akan jemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahidan Ilyas sekali lagi untuk menyampaikan tazkirah kita untuk slot full time kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan boleh buka muka surat 417 dan 418. Bagi yang nak membaca daripada skrin, boleh tengok di skrin, insyaAllah saya akan tayangkan ayat yang berkenaan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahidan bin Ilyas untuk meneruskan program kita siri yang ke-28. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita boleh mula lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 417. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
Kita sambung surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa'in lam ta'lamu aba'ahum fa'ikhwanukum fid-din wa mawalikum. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita pada malam ni sudah dapat membaca lagi 2 muka surat daripada Al-Quran, kitab suci kita yang diturunkan kepada kita oleh Allah SWT, di mana kita dah dapat membaca surah penutup kepada surah As-Sajdah ayat 21 sampai 30 dan seterusnya. Kita dapat pula membaca surah yang ke-33 iaitu surah Al-Ahzab daripada ayat 1 sampai ayat 6. Kita dapat bacanya sama-sama dengan mengiringi bacaan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahidan Ilyas yang berpendengarkan bacaannya kepada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya akan baca terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Semoga dengan kita dapat sama-sama mendengar, semoga kita dapat sedikit kepahaman daripada ayat-ayat yang Allah firmankan kepada kita. Kerana kitab Al-Quran ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, yang itu melibatkan tentunya kita sebagai orang Islam. Semoga dengan kepahaman kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah ini akan menambahkan keyakinan kita, menambahkan ketakwaan dan keimanan
keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang baik, insya-Allah. Terjemahan kepada muka surat 417 Sajdah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Dan pasti kami timpakan ke atas mereka sebahagian siksaan yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mana mereka bersabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Dan tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka betapa, dan tidakkah menjadi petunjuk kepada mereka, bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengar, memerhatikan? Dan tidakkah mereka memerhatikan bahawa kami yang arahkan awan yang mengandungi air pergi ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga haiwan-haiwan ternakan mereka dan mereka sendiri dapat makan daripadanya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Maka berpalinglah engkau daripada mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Surah Al-Ahzab, golongan yang bersekutu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengenali bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagamamu dan anak-anak angkatmu. Dan tidak ada dosa ke atasmu jika kamu tersalah tentang itu. Yang ada dosanya apa yang disengajakan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin berbanding diri mereka sendiri. Dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikian telah ditertulis dalam kitab Allah. Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung yang kita baca, yang telah saya bacakan terjemahannya dalam bahasa Melayu, surah As-Sajdah ayat 21 sampai 30 dan seterusnya surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 6. Semoga dengan mendengar terjemahan tadi dapatlah kita faham sedikit sebanyak apa yang telah Allah perintahkan di dalam ayat tersebut, apa yang Allah firmankan dalam ayat tersebut. Semoga kita akan mengambil sebagai ilmu yang kita akan berusaha
ataupun yang merupakan perintah yang diturunkan kepada kita yang kita perlu ikuti apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan menjadikannya sebagai panduan hidup kepada kita, iaitu petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan. Semoga kita menjadi seorang hamba Allah yang baik, insya-Allah. Jadi seterusnya kita akan masuk ke slot konten kita, iaitu kuliah jam 10 kita. Dengan ini saya sekali lagi mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahidan Ilyas untuk memberikan tazkirah. Silakan Ustaz. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Abdul Rahim kerana sudi menjemput saya lah untuk buat kali ketiga. Jadi sebagai kultin kita pada malam ni, kita dah habis surah Sajadah. Surah Sajadah ada 30 ayat. Dan kita sambung surah yang berikutnya, iaitu surah yang ke-33, iaitu surah Al-Ahzab. Okay. Al-Ahzab ni dalam bahasa Melayu dia, kita disebut sebagai golongan yang bersekutu. Golongan yang bersekutu tu kenapa disebut sebagai golongan yang bersekutu? Sebab golongan ni lah yang bertanggungjawab lah memerangi orang Islam sewaktu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Sebab tu surah ni diturunkan di Madinah sewaktu ketika Nabi Muhammad SAW dah berhijrah ke Madinah lah. Dan Al-Ahzab ni merupakan nama satu peperangan lah yang berlaku pada zaman Rasulullah. Dan kalau saya ingat balik lah, sewaktu saya kali pertama saya join program ni, kebetulan lah surah yang kita baca masa tu iaitu ketika perang Tabuk, kan? Perang Tabuk, di mana dalam perang Tabuk tu tak berlaku peperangan sebenarnya, kan? Tapi walaupun tak berlaku peperangan, kemenangan di pihak Islam lah. Dan sebenarnya perang surah ni pun, surah Al-Ahzab ni pun berlaku peperangan juga. Dan perang ni pun sebenarnya tak berlaku peperangan secara terang lah. Okay, sebab perang Ahzab ni juga dikenal sebagai perang Khandaq. Di mana perang Khandaq ni iaitu perang parit lah. Khandaq tu parit dalam bahasa Arab lah. Di mana pada ketika tersebut suatu golongan musyrikin Quraisy telah bergabung kekuatan mereka lah bersama dengan orang Yahudi, ingin memusnahkan Nabi Muhammad SAW lah, memusnahkan Islam di kota Madinah, tapi akhirnya telah dihancurkan oleh Allah SWT. Di mana pada ketika perang tersebut ada seorang sahabat Nabi lah, mereka telah bagi cadangan supaya gali parit keliling kota Madinah. Dan bila gali parit, bila musuh nak menyerang, tak boleh. Dan mereka macam hairan lah. Ini buat pertama kali dalam sejarah di semenanjung Arab ketika tersebut, ketika peperangan, perang dengan cara bertahan lah, kan? Perang dengan cara bertahan dengan cara membuat parit dan menyebabkan musuh tak boleh menyeberangi parit tersebut. Okay, itu tentang surah tersebut. Cuma dalam surah ni, yang awal-awal ni dia tak cerita tentang perang tu lah. Cuma yang awal-awal ni dia cerita tentang tadi yang saya perasan ada dua. Pertama sekali iaitu zihar. Kan? Zihar. Yang kedua tentang anak angkat. Okey, zihar ni, zihar dari segi bahasa maksud dia diambil daripada perkataan zuhru, yang bermaksud belakang. Jadi menjadi adat orang Arab lah satu ketika dulu, masa zaman jahiliah lah. Mereka ni kalau macam dia tak suka dekat isteri dia, dia akan samakan lah. Dia akan samakan isteri dia ni, belakang isteri dia sama dengan belakang mak dia. Bila dia cakap macam tu, ibarat macam dia nak ceraikan dia punya isteri dia lah. Dia cakap macam ni lah. Kan belakang hang ni sama dengan belakang mak aku. Jadi bila sebut macam tu, jadi mereka akan faham lah. Maksudnya suami dia dah tak nak kat dia lah. Dan kalau adat ketika jahiliah dulu, mereka ni dah selama-lamanya tak boleh dah berkahwin. Dari segi adat orang Arab ketika dulu lah. Jadi zihar dari segi istilah pula, seorang lelaki menyamakan isterinya dengan salah seorang mahramnya seperti ibu ataupun adik-beradik perempuannya. Dari sudut hukum dikira sebagai apa? Haram. Okey. Orang-orang Arab dahulu menganggap zihar ni sebagai salah satu daripada cara talak lah. Cara untuk mereka cerai. Jadi bila datangnya Islam, Islam ni lah memberi tanggapan yang lain bagi zihar ni lah. Dan
memberikan hukum baru yang bukan berbentuk tolak. Kalau dia sebut macam ni, dia taklah sampai jatuh tolak. Kan? Tak jangka kalau dulu masa jahiliah tu bila sebut macam ni, terus cerai. Tak boleh kahwin dah selama-lamanya. Okay, jadi zihar ni hukum dia memang haram dan merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar lah berdasarkan ijma' ulama. Walaupun mungkin zaman kita ni orang tak buat benda ni kan, tapi dari segi hukum tetap ada. Okay, firman Allah SWT, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan juga dusta. Jadi zihar ni dia ada dua keadaan. Satu, lafaz soreh. Lafaz soreh ni lafaz yang terang lah. Kan? Seseorang lelaki tu dia secara terang-terang lah dia beritahu yang dia punya ni, yang dia beritahu dia punya isteri dia ni sama dengan mak dia. Maksud macam saya beritahu tadi lah, dia samakan belakang mak dia tu sama dengan isteri dia kan. Maksud dia terang-terang beritahu. Ataupun secara kinayah ataupun kiasan. Dia cakap contohnya, sebab saya rujuk kitab fiqh mazhab Syafi'i, fiqh manhaji, dia bagi tahu contoh. Contohnya suami berkata kepada isterinya, bagiku engkau seperti ibu dan adik perempuanku. Ni contoh kiasan lah. Jadi bila disebut macam tu, isteri dia faham lah, maksudnya macam dia zihar dia punya isteri dia lah. Okay, jadi hukum zihar ni, kalau suami tu dia ucap lepas pada dia beritahu yang tu, dia pun beritahu pula, dia mengucapkan lafaz talak lah lepas tu. Jadi secara automatik bercerai lah. Maksudnya secara automatik suami isteri ni dia anggap sudah bercerai. Okey, yang kedua, kalau dia tak cakap cerai, kan, zihar ni tetap berlaku, tapi sebagai dia punya hukuman dia lah. Orang yang telah melakukan zihar ni, hukuman dia kena bayar kafarah. Kafarah ni iaitu denda lah. Denda dia ada 3. Dia kena ikut step by step lah. Satu, kafarah zihar ni iaitu membebaskan seorang hamba. Kan, mungkin kalau sekarang nak cari hamba pun dah macam susah nak cari kan. Membebaskan hamba. Kalau memang dia tak mampu, berpindah kepada yang kedua iaitu dia kena dia kena berpuasa selama berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Tu dia punya denda dia lah. Kalau tak mampu juga, dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin lah. Dan setiap orang tu dia kena bagi secupak makanan asasi kawasan tersebut. Dan kita sedia maklum kalau secupak ni, kalau nilai sekarang ni lah, lebih kurang dalam 3 kilo macam tu lah. Ataupun lebih kurang dalam RM5 ke RM6 lah dia punya nilai tu. Jadi itu dia punya denda dia lah. Denda bagi orang yang telah melakukan zihar. Itu yang pertama. Yang kedua dalam surah ini juga, iaitu tentang kedudukan anak angkat. Sebenarnya kita sedia maklum lah, kan, anak angkat ni bukan zaman kita je, zaman dulu memang dah ada dah. Dan Nabi Muhammad SAW juga mempunyai anak angkat. Anak angkat Nabi nama dia Zaid bin Harisah. Dan ketika zaman dahulu, kan biasanya lah orang disebut-sebut bahawa Zaid ini bin Muhammad. Kan, ialah sebab dah anak Nabi Muhammad kan, anak angkat kan. Tapi lepas tu turun ayat daripada Allah SWT bagi tahulah tegur Nabi Muhammad, sebenarnya anak angkat ni tak boleh dibinkan kepada kita lah, kan. Walaupun saya pelihara anak angkat tu daripada kecil, dia sebenarnya kena dibinkan kepada bapak dia lah, bapak yang asal lah. Kenapa macam tu? Sebab sebenarnya anak angkat ni dia ada banyaklah dia punya hukum tentang anak angkat ni kan, dari segi batas aurat, kemudian dari segi harta dan sebagainya. Jadi sebab tu anak angkat ni kena dibinkan kepada bapak dia yang asal lah. Dan benda ni pun ditegur oleh Allah lah. Dia beritahu Allah bagi tahu Muhammad ni, kan, bagi tahu supaya dibinkan kepada dia punya bapak dia yang asal. Dan anak angkat ni disebut sebagai maula. Kalau kita jumpa tadi dalam ayat yang kita baca tadi tu, maula ni disebut sebagai anak angkat. Dan diceritakan jugalah dalam tafsir yang saya baca ni, pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang lelaki ni nama dia Abu Huzaifah. Jadi Abu Huzaifah ni ada anak angkat nama dia Salim. Kan? Jadi pada satu ketika,
isteri kepada Abu Zaifan ni lah. Dia beritahulah kepada suami dia kan. Nama isteri dia tu Sahlah binti Suhail. Dia beritahu kepada suami dia. Dia kata macam mana ni? Kan? Sebab dia anak angkat ni, bila anak angkat ni sebenarnya dari segi hukum, anak angkat ni sebenarnya dia boleh kahwin dengan mak angkat dia. Tapi mungkin tak sampai hati lah nak kahwin sebab mak dia kan. Dari segi hukum sebab dia pun tak ada pertalian darah dan sebagainya lah. Cuma salah satu cara lah yang kita buat supaya supaya walaupun dia anak angkat jadi macam anak kita, iaitu apa? Kita susu lah. Kita buat sebagai apa? Ibu susuan. Sebab itulah kalau boleh sebenarnya paling bagus lah anak angkat ni kita ambil ketika apa? Ketika dia bayi ataupun baby lagi lah. Jadi bila dia bayi ataupun baby, isteri kita boleh menyusu kanak-kanak tersebut. Jangan secara tak langsung dia akan jadi anak susuan kita lah. Jadi bila jadi anak susuan tu macam anak kita jugalah. Kan jadi macam anak kita juga. Jadi bila dah besar nanti kita tak ada lah batas aurat sebab apa? Dia dianggap sebagai macam anak kita juga. Okey. Okey, seterusnya itulah itu sebab sedikit tentang inilah tazkirah saya tentang tajuk surah Al-Ahzab pada malam ini. Saya serahkan balik kepada Tuan Abdul Rahim. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahidan Ilyas kita yang sebentar tadi telah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada kita dan kita dengar bersama dan seterusnya kita dapat ikut membaca di rumah masing-masing 2 muka surat lagi pada malam ni. Dan seterusnya sebentar tadi juga Ustaz telah menyampaikan sedikit tadabbur ayat yang kita baca daripada surah As-Sajdah dan juga surah Al-Ahzab, di mana Ustaz mengisahkan kalau dalam surah Al-Ahzab tadi mengenai peperangan dan juga anak angkat, cerita pasal anak angkat. Jadi alhamdulillah kita dah semua dapat dengar. Jadi semoga dengan penerangan yang Ustaz berikan, dengan tadabbur yang Allah Ustaz berikan, kita akan jelas lagi mengenai apa yang telah Allah berimankan kepada kita. Kalau kita baca sedengar, tuan-tuan dengar bacaan terjemahan yang saya baca sebentar tadi saja, kita dengar sekali lalu macam tu saja, kita tak dapat butiran terpincinya. Tapi dengan penerangan yang Ustaz berikan, Ustaz cerita makna zihar, macam mana hukum dia, apa yang berlaku, macam mana yang dikatakan zihar dengan lebih terperinci. Jadi kita lebih jelas insya-Allah. Jadi begitulah ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Biasa tentunya kalau kita ada boleh mendapatkan tafsiran ataupun tadabbur ayat daripada ustaz-ustaz. Kalau kita dapat berpeluang mendengar, maka kita akan dapat lebih faham apa yang disampaikan. Kadang-kadang kita tak mampu nak menafsirkan dia sendiri. Jadi kita perlukan kepada orang yang pakar, yang tahu, yang merujuk kepada kisah asbabun nuzul yang sebenarnya ayat-ayat ini turunkan, baru kita akan dapat jelas. Jadi seperti mana Ustaz terangkan tadi, Ustaz juga merujuk kepada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji yang menceritakan mengenai zihar, yang berkenaan cerita hukum zihar, apa makna zihar dan sebagaimana macam mana dia berlaku. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi mungkin tuan-tuan nak berinteraksi, Puan Hajar Salbiah dulu insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya tentang zihar. Zihar tu dia orang kata zihar tu bahasa kiasan Ustaz ya. Tapi adakah dia macam kalau dia suami isteri cakap macam nampak macam mak dia ke apa ke, adakah yang tu dah kira zihar Ustaz?
Okey, itu okey. Terima kasih kepada Puan Salbiah. Sebenarnya soalan yang baik lah, sebab saya pun dah baca tentang tajuk ni lah. Dia sebenarnya kalau macam dia sebenarnya bergantung kepada niat lah. Kalau dia cakap hang ni, contoh dia beritahu lah, kan, ni cantik macam mak dia, kan. Tapi bila dia cakap macam tu taklah sampai zihar lah, maksudnya dia nak samakan kecantikan mak dia. Maksudnya bukan dia niat nak apa, nak macam seolah macam dia nak cerai dengan isteri dia lah kan. Kalau dia cakap macam tadi tu tak sampai kepada zihar lah. Sebab macam dia nak samakan, mungkin kita macam ni lah, kita samakan kecantikan mak kita, kan. Dia sebenarnya dia lebih kepada, sebenarnya zihar ni lebih kepada niat kita sebenarnya. Kalau niat kita memang nak samakan tu dengan niat kita nak apa, nak cerai dengan isteri kita kan, yang tu tak boleh lah. Tapi kalau macam Puan Salbiah cakap tadi tu, sebenarnya tak salah lah. Maksudnya tak sampai jatuh pada zihar lah. Kiranya maksudnya kalau kata dia cakap macam tu, dia sebenarnya kalau kata dia jatuh kepada jatuh pada jadi talak, atas pada niat, atas pada Atas niat dia. juga. Kalau macam kita cakap macam sajalah lawak-lawak macam tu, Kan, gurau itu dia takkan jadi zihar lah kiranya. tak zihar lah, ya. Okey. Atau macam ni lah saya beritahu kan, mungkin dia marah kat, contohlah dia cakap, dia beritahu ni lah, hang ni sama macam mak aku lah dari segi, macam lah dia Suka samakan beletiak. perempuan ni semua Suka sama. beletiak. Kuat beletiak kan. Kan, tu taklah sampai jatuh zihar, padahal dia samakan mak dia kuat beletiak, isteri dia macam mak dia kan. Tapi benda tu taklah sampai kepada zihar lah. Oh, okey. Lagi satu Ustaz, nak tanya. Ya. Kalau macam kata anak angkat, anak angkat, kata satu keluarga ni dia ambil anak angkat, lepas tu dia ada anak sendiri. Anak angkat tu dah jadi anak susuan dia. Ya. Jadi anak susuan tu boleh tak jadi wali pada anak betul dia ni? Oh, jadi wali kepada anak betul. Sebab dia Yang anak tu, susuan. Kalau dia anak angkat, dia berkait-kaitlah dia anak angkat pada anak angkat. Lepas tu dah jadi anak angkat, dia menyusukan pada mak angkat dia tu. Lepas tu dalam keluarga tu ada anak sendiri pula. Ada anak sendiri. Jadi anak susuan ni boleh jadi wali tak pada anak betul ni? Anak kandung ni. Saya faham soalan, tapi saya tak berani nak jawab. Maksudnya saya minta maaf, saya kena cari dululah dia punya hukum tu lah. Saya faham maksudnya, mungkin apa, yelah, dia sebagai anak angkat, tapi dia dah jadi macam apa, keluarga juga lah, sebab dia jadi macam anak sendiri dah, kira macam benda pada kecil kan. Lepas tu dah jadi anak susuan. Kemudian tu nak kahwin, tak ada wali lain. Adakah dia ni boleh jadi wali kepada saudara dia lah kan? Betul tak kan? Ya, betul. Nanti saya cuba cari dulu jawapan dia, sebab saya tak berani nak kata, nak jatuhkan hukum. Ya. Sebab tak pernah dengar macam tu kan. Tak apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Kemudian satu lagi, cuma dari segi anak angkat lah, sebab orang sudah cakap anak angkat ni tak boleh mewarisi atau pusaka dan sebagainya kan, betul tak? Sebenarnya kita dalam Islam ada cara lain. Salah satu cara dia, anak angkat ni semasa kita hidup kita hibah, kan. Maksudnya kita hibah kepada dia lah, kan, kita hibah kepada dia harta kita lah. Sebab kalau kita meninggal, kita tak wasiat, tak cakap apa-apa, dia memang tak layak lah anak angkat ni, kecuali lah kalau jadi macam susuan tadi tu kan. Yang kedua, ataupun kita boleh wasiat, kan. Maksud wasiat ni kita tahu lah, kalau kita meninggal, sebahagian harta kita ni kita bagi juga dekat anak kita ni lah, walaupun dia anak angkat. Dari segi hukum boleh macam tu juga, tak ada masalah lah. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Haji Rahim yang telah membuat tafsiran ayat-ayat dan bincang oleh Ustaz tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang soalan yang sama dengan Haji Salbiah tadi, tentang anak angkat juga. Jadi yang tidak mempunyai anak, ya, dia mengambil seorang anak angkat yang tidak diberi antara namanya, dia menjadi ibu susuan pada keluarga tersebut. Jadi sekiranya keluarga tersebut meninggal dunia, apakah harta tersebut akan menjadi
macam mana harta tersebut akan jadi harta pengenalan tersebut akan jadi bagaimana untuk diagihkan kepada keluarga tersebut yang mempunyai keluarga yang ramai. Sedangkan dia tak ada anak lah. Itu saja. Oh, dia tak ada. Macam mana dia tak ada anak kan? Dia tak ada anak, dia jadi dia ambil anak angkat. Jadi kalau dari segi hukum, tu maksudnya anak angkat tu pun dia apa? Dia layaklah dapat terima harta yang waris dia, yang mak angkat dia tu kan. Dia layak dapat. Tapi sebenarnya bukan semualah. Sebenarnya kita dalam Islam, dia dapat, maksudnya yang waris contohlah bila berlaku kematian, si mati tu meninggalkan mak ayah dia akan dapat juga. Dan juga yang anak ni lah, maksudnya ada pembahagian dia lah. Dia akan dapat. Tapi sebenarnya kena ikut hukum lah. Bila hukum ni bukan semua anak angkat tu akan dapat lah. Tapi dengan syarat tadi yang anak susuan tu lah. Kalau dia bukan anak susuan tu, dia tak layak dapat lah. Boleh? Boleh. Terima kasih. Seterusnya mungkin Cikgu Nur Hashimah Ansor ingin berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Cikgu Nur Hashimah Ansor. Okey. Tak apalah. InsyaAllah saya mendengar je. Okey, tak apa. Siapa ya yang nak berinteraksi dengan Ustaz? Adakah tuan-tuan dan puan Cikgu Rozita Basyaruddin? Cikgu Rozita Basyaruddin berinteraksi dengan Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada soalan sikit nak tanya. Ada seorang kawan tu, dia ada cucu angkat, dia ada cucu saudara lah. Lepas tu mak bapa cucu ni meninggal. Jadi dia ambil cucu saudara tu sebagai anak angkat dia. Dan isteri dia pun menyusukan baby tersebut lah. Jadi macam mana tu? Sebab sebelum dia ambil anak angkat tu, kiranya yang tu cucu saudara dia. Lepas tu bila dia ambil anak angkat, jadi anak pula. Macam mana tu? Maksudnya hubungan tu lagi bertambah bertambah dekat lah, betul tak? Ya. Hasilnya macam cucu saudara lah, memang saudara jugalah kan, tapi macam jauh lah kan. Tapi bila dia susukan tu jadi macam anak susuan dia lah. Jadi bila jadi anak susuan dia tu macam lagi kuat lah kan, dia punya hubungan tu lah. Maksudnya dari segi harta tu pun maksudnya dia boleh, dia ada hak jugalah. Sebab dia kira macam anak susuan kan, anak dia juga. Maksudnya tak ada masalah apa-apa lah. Tak ada masalah apa-apa lah, maksudnya dari segi hukum pun, dari segi hukum pun jajak cucu dia kan. Ya, cucu saudara. Cucu saudara kan. Cucu saudara, tapi cucu saudara tu dia macam saya nak kena fikir. Okay, cucu saudara tu maksudnya dia memang ada hubungan macam mana? Ya, tapi cucu saudara ni sebelah lelaki lah. Sebelah lelaki lah. Dan baby tu pun lelaki, jadi cucu saudara kepada suami dia. Lepas tu dia orang ambil jadi anak angkat dan disusukan. Jadi nanti saya cuba tanya orang yang lebih arif lah tentang ni. Sebab saya nak bagi jawapan kau ni pun macam tak elok jugalah kan. Sebab saya takut tersalah bagi hukum lah. Okey. Tak apa Ustaz. Jadi nanti saya maklumkan dengan ni Tuan Abdul Rahim. Saya maklumkan dua soalan lah tadi, yang ni cucu, yang tadi itu wali kalau anak
Yang Puan Salibah tanya dari tadi tu apa? Kalau Anak susuan boleh jadi wali anak tak? susuan tu boleh tak jadi wali kat saudara dia kan? Dua-dua ni nanti saya akan tanya, saya akan jawab balik lah. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Lagi satu Ustaz, berkaitan dengan harta tadi, boleh dekat anak susuan ni mewarisi harta mak angkat dia ataupun ayah angkat dia? Jadi itu pun saya rasa kena Tu saya rasa saya kena tanya balik. kena bagi clear balik. Jadi terima kasih Ustaz, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berinteraksi. InsyaAllah seperti mana Ustaz yang sebutkan nanti, insyaAllah kita akan merujuk kepada jawapan yang terbaik untuk kita pada masa nanti insyaAllah. Jadi untuk malam ni insyaAllah kita sesi berinteraksi kita tangguhkan setakat ini saja. InsyaAllah suka saya umumkan tetamu kita untuk malam esok pula. Tetamu kita untuk malam esok adalah Ustaz Haji Haris bin Mahad, merupakan seorang guru Al-Quran, guru Taranum yang tinggal di Melaka juga. Semalam kalau tuan-tuan ingat, kita ada hari itu Ustaz Omar bin Man, ini seorang lagi daripada Melaka, Ustaz Haji Haris bin Mahad akan bersama dengan kita, dah confirm untuk setuju untuk bersama kita pada malam esok insya-Allah. Jadi sebagai penutup pada program kita pada malam ni, seperti biasa bila ada pengajian kita akan tutup dengan doa. Jadi saya nak jemput sekali lagi Ustaz Ustaz Muhammad Syahidan Ilyas untuk membacakan doa untuk semoga Allah memberkati kita semua, kita beroleh rahmat daripada Allah SWT, seterusnya kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan seterusnya berjaya dalam kehidupan di akhirat kita nanti insya-Allah. Jadi saya nak persilakan sekali lagi Ustaz untuk bacakan doa untuk kami. Aminkan bersama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selesailah sudah program kita siri yang ke-28 pada malam ni bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahidan bin Ilyas insya-Allah. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada malam esok. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang istiqamah mengikuti program kita dan juga khususnya kepada Ustaz Muhammad Syahidan Ilyas yang sekali lagi tampil berkongsi ilmu dengan kita insya-Allah. Jadi semoga kita jumpa lagi pada malam esok. Kita sudahi dengan baca sama-sama doa khatam Al-Quran secara bernasyid insya-Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu Allahumma zakirna minhuma nasina minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Terima kasih Ustaz. Nanti soalan tu nanti saya akan bagi tahu kepada Tuan Haji Rahim lah. Saya bagi tahu dia punya jawapan dia insya-Allah. Okay. Baik. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah.